go. Kita merdeka pun dengan tanda tangan atas dokumen dengan penjajah Inggeris. Let's go. Kita merdeka pun dengan tanda tangan atas dokumen dengan penjajah Inggeris. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pola pikir kaum Melayu Malaysia yang aneh, membingungkan, dan kontradiktif. Semua orang tahu bahwa nenek moyang sebagian besar kaum Melayu Malaysia adalah keturunan suku-suku dari wilayah Indonesia. Jadi, kaum Melayu di Malaysia hanya serpihan dari Nusantara. Mereka bahkan keturunan pengkhianat Nusantara karena tak berani berjuang melawan penjajah bersama bangsa Indonesia. Lucunya, kaum Melayu Malaysia sok jadi penguasa Nusantara. Kaum Melayu Malaysia juga ingin memaksakan konsep Melayu mereka yang menyesatkan pada orang Indonesia. Mereka ingin memelayukan Nusantara. Kejanggalan yang lain, kaum Melayu Malaysia sebenarnya tidak sanggup memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Konstitusi Malaysia bahkan masih berbahasa Inggris. Bahasa Melayu gagal sebagai bahasa resmi, bahasa pemersatu, dan bahasa ilmu di Malaysia. Tapi mereka berambisi untuk membawa bahasa Melayu ke persada dunia. Maka, dunia pun tertawa. Kontradiksi yang lain, kemerdekaan Malaysia jelas merupakan hadiah dari Inggris. Jadi ini bukan soal Malaysia yang pandai diplomasi. Bukan itu. Yang benar, kaum Melayu Malaysia memang tak punya nyali melawan penjajah. Raja-raja Melayu Malaysia tunduk pada British. Raja-raja Melayu Malaysia bertekuk lutut di bawah kaki British. Raja-raja kecil itu hamba penjajah. Bahkan bisa dikatakan, negara Malaysia adalah buatan British. Jadi Malaysia sebetulnya mirip Israel yang juga bikinan Inggris. Itu sebabnya, sungguh lucu sikap kaum Melayu Malaysia yang sok paling membela Palestina. Padahal dulu, nenek moyang mereka pun tak sanggup mengusir penjajah. Dulu, kaum Melayu Malaysia malah menyambut gembira kedatangan tentara Inggris. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak dulu. Yang dikeluarkan oleh seorang influencer kot, kan? Sebab follower dia ramai kan, iaitu Thaqib Shaker. Sebelum ni memang aku pernah buat reaction lah terhadap video-video dia yang macam kontroversi sikit. Tapi disebabkan kali ini aku punya buddy sendiri yang request untuk aku buat reaction, jadi jom kita dengar sama-sama apa yang dicakap oleh Thaqib Shaker pula dalam video dia. Let's go. Kita merdeka pun dengan tanda tangan atas dokumen dengan penjajah Inggeris. Siap dakwa Melayu yang masuk hutan angkat senjata lawan penjajah Inggeris sebagai pengganas. Ada hati pula nak bebaskan Palestin daripada Zionis Israel dengan senjata. Umat Siapa Islam yang Selatan Thailand yang Melayu macam kita ni pun berjiran je pun dengan Malaysia. Pun kita tak mampu nak bebaskan sampai ke hari ni. Ada hati nak bebaskan umat Islam. Selatan Thailand tu dijajah ke? Alat senjata pun kita tak mampu nak cipta. Siap import dari negara-negara bukan Islam lagi tu. Ada hati nak melawan Zionis Israel, nak bebaskan Al-Aqsa. Hentilah berangan. Hentilah cerita dongeng. Lebih baik fokus macam mana nak kuasai ekonomi negara kita ni yang dikuasai oleh golongan minoriti yang bukan Muslim. Isu dalam rumah sendiri pun tak mampu nak selesaikan. Ada hati nak selesaikan isu di rumah balik. Serulah anak-anak Muslim kita menuntut ilmu dan perkuatkan ekonomi kita terlebih dahulu. Bantu Palestin adalah kewajipan kita, tetapi mengikut kepada keupayaan kita. Kita dah banyak bantu mereka. Dan inilah saatnya kita menggunakan senjata terakhir kita, iaitu doa, dan teruskan berdoa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Tak nak share lah, sebab mula-mula aku macam pening. Dekat dia punya caption tu tulislah, Melayu bukan tentera dari neraka, jangan perasan. Mungkin berkaitan dengan ada satu video juga yang kata anak-anak Palestin ni, dia memanggil tentera Malaysia ni tentera dari neraka lah, sebab adalah cerita-cerita yang aku pernah juga buat video sebelum ni. Yang sebenarnya benda tu aku syak lah sebagai satu rekaan, sebab ikut pengalaman aku tak ada pula pernah digelarkan askar Malaysia ni sebagai tentera daripada neraka pun. Tapi memanglah
tentera Malaysia ni antara yang dikagumi daripada tentera-tentera daripada seluruh dunia. Dia ada memperlekehkan jugalah, katanya Malaysia ni merdeka bukan melalui senjata tapi melalui rundingan, melalui tanda tangan. Dah tu kau nak kita merdeka dengan cara apa lagi? Kau pun tak hidup juga pada masa tu. Sebagai rakyat Malaysia, pandangan peribadi akulah, lagi baguslah kalau kita merdeka bukan melalui keganasan, peperangan. Kita merdeka melalui cara baik kan. Kan itu kan lagi bagus. Jadi bila kemerdekaan ni melalui rundingan, bila kita ada hubungan baik dengan itulah British apa semua tu kan, dapat juga kita merangsang pertumbuhan ekonomi macam mana yang kau nak tu lah. Ekonomi. Itu je yang kau nampak, ekonomi. Lepas tu katanya Malaysia tak mampu cipta senjata api. Yang ni kau silap tu lah. Kau ni belajar pandai-pandai sampai degree in Master of Art katanya kan. Malaysia ada mengeluarkan senjata api, iaitu daripada syarikat Aegis Malonov, syarikat Senia Berhad di mana syarikat ini telah pun mengeluarkan pistol semi-automatik iaitu M1P 9mm kaliber. Ada kita keluarkan. Tapi dari sudut pandang aku yang mungkin aku ni fikir lain sikit kot. Dia tak adalah kata nak menghina ATM ke, menghina askar ke, sebab satu, dia macam berselaru sikit, dia punya kenyataan macam tak synchronize dengan dia punya tajuk yang cerita pasal tentera dari neraka kan. Dia duk macam nak merendah-rendahkan Melayu. Cumanya dari segi bantuan ke Palestin apa semua tu kan, memang tak ada keperluan untuk kita hantar askar kita pun, sebab negara-negara Islam di sekitar tu pun tak ada bagi bantuan tentera. Jadi kenapa kita nak hantar bantuan pula? Lagipun kita memang dah hantar bantuan dari segi kewangan, pakaian, makanan. Yang tu aku setujulah. And then dia punya bahagian terakhir dalam video tu, yang tu aku setujulah. Memanglah kita nak memperkuatkan ekonomi kita, disuruh bangkit anak-anak muda Islam dan sebagainya. Cuma last sekali lah, korang pun, si Thaqib Shaker ni kan orang politik. Dia kan jadi ahli kepada satu parti politik ni. Jadi dia punya konten-konten pemikiran dia yang aku yakin lah, ini aku assume, aku jujur, walaupun dia ada degree, ada diploma, tapi bila kau dah masuk dalam politik, tambah pula dia punya parti politik tu adalah di pihak pembangkang. Jadi of course lah dia akan keluarkan video-video yang ada provokasi, dan aku rasa dia punya video tadi tu lebih mengarah kepada kerajaan yang memerintah hari ini. Jadi itu je lah aku rasa dia punya video ni. Tak ada benda lah. Korang pun tak payah nak layan lah. Korang juga yang pergi follow dia punya account tu. Tiba-tiba lalu dekat wall, dia cerita koyak pula kan. Macam aku tak follow dia pun. Lagi satu, dia ni bukan siapa-siapa pun untuk aku. Dan dia hanya mampu bercakap je lah. Nak angkat senjata, nak sarung uniform, nak masuk event askar wataniah pun aku rasa memang dia tak berani pun. Jadi itu je lah yang dia mampu cakap. Alright? Jadi it's no big deal lah guys, okay? Itulah guys, hal yang diributkan oleh YouTuber Malaysia. Bagi orang Indonesia, negara Malaysia hanya buatan Inggris. Hal ini sudah sering kita bahas. Bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Adapun Malaysia hanyalah lanjutan dari pemerintahan British. Tatanan awal Malaysia dibuatkan oleh British. Yang merancang konstitusi Malaysia adalah Komisi atau Suruhanjaya Raid. Anggotanya semua orang bule, tak ada Melayu di sana. Bahkan hingga sekarang, Malaysia belum sanggup mengubah konstitusi berbahasa Inggris itu ke bahasa Melayu. Kalau terjemahannya sih ada. Tapi yang dianggap sah, masih yang versi bahasa Inggris. Kalau ada perbedaan tafsir, tetaplah merujuk pada versi Inggris. Mengenai fungsi komisi atau Suruhanjaya Raid tadi, cikgu dan anak-anak sekolah Malaysia juga paham. Jadi sebetulnya, kaum Melayu Malaysia pun mengerti bahwa negara mereka dibuatkan oleh British. Yuk kita simak video berikut ini. Okay, Suruhanjaya Raid. Okay, apakah X? Silakan baca sekalian. Apakah X? C. So C, baik C ya, merangka perlembagaan negara. Terbaik. Baik, soalan 30. Okey, silakan. Berikut adalah tokoh Melayu yang mencadangkan idea menggabungkan wilayah sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Mereka mencadangkan supaya tanah Melayu digabungkan dengan... Okey, siapa tokoh-tokoh tu Sabah? Dir Burhanuddin,
Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob. Doktor. DR tu maksudnya singkatan kepada doktor. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey. Dengan Ahmad Bostamam. Ya, Ahmad Bostamam ya. Ibrahim Haji Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ahmad Bostamam. Silakan. Okey, ini baik Indonesia. Okey, ini baik Indonesia konsep. Okey, tadi kawan awak tulis Melayu Raya. So dia orang faham. Baik, next. Pegawai British berikut mencadangkan idea pembentukan Malaysia. Mengapakah mereka mencadangkan pembentukan Malaysia? Okey, adakah untuk meredakan tekanan, memperkukuh kuasa, memanfaatkan potensi ekonomi atau memperkasa keselamatan wilayah? Silakan. Silakan pelajar sekalian. Come on. Okey, baik. Ada C, ada D. Okey. Ada kata C, ada kata D. So jawapannya adalah D ya. Itulah guys, jadi ide pembentukan Federasi Malaysia pun bukan dari pemimpin Melayu, melainkan dari orang Inggris. Ini semakin memperkuat pendapat bahwa Malaysia sebetulnya negara buatan Inggris. Adapun pemimpin Melayu yang benar-benar ingin memperjuangkan kemerdekaan seperti Burhanuddin Helmi, malah dicap komunis dan masuk penjara. Mereka juga dituduh ingin menggabungkan Malaysia dengan Indonesia. Padahal, esensi perjuangan mereka sebetulnya ingin merdeka 100%, merdeka dengan darah. Sejarah Malaysia akan tetap kacau dan keruh, karena raja-raja Melayu keturunan pemuja British masih berkuasa. Sulitlah meluruskan sejarah Malaysia yang selalu merujuk pada catatan British selama tidak ada revolusi atau reformasi total di ujung Medini. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.